Hai geng, Assalamualaikum. Welcome to channel Faiz Cerita. Okey geng, terima kasih banyak-banyak sebab sudi untuk tengok video-video yang ada di Faiz Cerita. Terima kasih banyak-banyak sebab korang sudi subscribe, like dan share. Pada yang belum subscribe, aku harap korang dapatlah cuba untuk bantu memberi sokongan kepada Faiz Cerita. Dan terima kasih banyak-banyak juga kepada insan-insan yang sudi berkongsikan kisah-kisah seram yang pernah dilalui kepada aku. Jadi aku dapatlah kongsikan di dalam setiap video-video di dalam channel Faiz Cerita supaya kita semua dapat berkongsi pandangan, pendapat. Mungkin dalam sesebuah cerita tu dapat kita ambil sebagai pengajaran ke, ada teladan ke, dan selebihnya adalah merupakan sebuah perkongsian. Apa yang aku nak kongsikan, nak ceritakan dengan korang dalam video kali ni, apa yang aku dapat, kisah seram ni dikongsikan oleh seseorang ni yang dikatakan dia lalui pengalaman seram ni waktu dia berpindah ke rumah sewa yang baru, geng. Kongsian kisah seram yang aku dapat kali ni agak sedikit berbeza dengan kisah-kisah yang sebelum ni yang pernah aku ceritakan dekat korang. Sebab pada aku, kisah seram yang dilalui oleh beliau ni macam pada aku dengan cara yang tak sengaja lah. Dan boleh dikatakan dia ni macam menjadi mangsa keadaan juga. Apa yang dia kongsikan sepanjang hidup dia memang pernah dilalui macam-macam kisah-kisah seram, pelbagai peristiwa-peristiwa seram yang menakutkan, yang misteri memang bermacam-macam. Boleh dikatakan dia kata lebih daripada 10 kali pun ada. Tapi dia tertarik nak kongsikan kisah yang ni. Sebab yang ni adalah merupakan satu peristiwa seram yang dia rasa macam tak pernah jangka. Dan benda tu berlaku memang dengan sangat-sangat cepat dan dia tak dapat nak elak. Dia berpindah ke sebuah rumah sewa yang baru. Sebenarnya dia ni ada duduk dekat satu tempat lah. Punca dia nak berpindah daripada rumah sewa yang baru ni sebabnya dia dapat tawaran tempat kerja di tempat lain. Jadi kalau dia terus menetap dekat rumah sewa yang asal ni, dia kata jauh perjalanannya tu. Jadi dia terpaksa pindah, terpaksa keluar daripada rumah sewa yang asal tu dan dia cari rumah sewa yang baru yang dekat dengan kawasan tempat kerja yang baru tu lah. Pada dia mencari rumah sewa yang baru ni, dia kata macam pelbagai halangan. Susah sangat nak dapat. Tak macam dia dapat rumah sewa yang asal bermula dulu tu, yang masa dia duduk tu, tak sesenang macam tu. Memang susah. Entah macam mana dia tengah berjalan, jalan-jalan, dia ada nampak satu sudut dan tempat tu macam kawasan, memang banyak jugalah kawasan-kawasan orang yang bekerja. Tapi dia dah tak ingat lah kat mana. Sebab apa yang dia kongsikan ni, peristiwa ni dah lama. Kalau sesiapa tanya pada dia, nak minta dia kongsikan kisah seram yang dia lalui, dia tetap nak kongsikan yang ni. Cuma apa yang dia kongsikan dengan aku, ada beberapa part lah yang dia tak dapat nak ceritakan lebih jelas sebab benda ni dah lama. Tapi kisah seram yang dia lalui ni memang dia ingat sangat lah. Memang dia takkan nak lupakan. Memang susah dia nak lupakan. Tapi kalau macam dia bagi tahu dia nak cari rumah sewa yang baru ni kat mana dia cari apa semua tu, dia tak berapa ingat sangat lah kat mana tempat tu. Tapi dia nampak ada satu contact number dan ditulis dekat situ bilik untuk disewa. Sebab dia kata dia nak cari rumah tak mampu. Tapi dia cari bilik sewa lah. Jadi dia contact lah number tu. Dia contact. Tapi yang dia contact ni bukanlah direct owner rumah tersebut. Tapi agent, guys. So dia contact melalui agent ni lah. Dia contact. Lepas tu dia bagi tahu agent tu set masa apa semua dengan dia untuk jumpa. Nak bagi tahu tentang detail rumah ni. Ataupun bilik dekat rumah ni. Dan jumpalah. Dia pun dah packing barang dekat rumah sewa lama. Dan dia terus keluar jumpa agent tersebut. Sebab masa dia jumpa tu dia dah boleh terus duduk dah dekat bilik sewa, dekat rumah tersebut tu. Dan kawasan tu dekat mana, dia pun tak berapa pastilah, geng. Jadi lepas dah bincang dengan ejen tu, dah cerita apa semua, ejen tu pun bawa lah dia dekat rumah tu. Dan rumah tu dia bukan rumah bawah ke rumah teres apa, bukan. Dia merupakan rumah flat. Dan tingkat yang dia dapat ni adalah tingkat yang paling tinggi sekali. Tak silap apa yang dia bagi tahu, tingkat yang paling atas sekali, tingkat 16. Dan paling hujung sekali rumah. Maksudnya naik lift, dia cakap rumah tu ada kiri dan kanan. Belok kanan, hujung sekali, guys. Hujung sekali. Memang dia kata macam terpencil sikit lah. Dah lah paling atas sekali.
Lepas tu paling hujung pula rumah tu. Tapi tak kisahlah, dia kata kan, yang penting dia dapat duduk dekat rumah tu. Lepas tu senanglah dia nak ulang-alik pergi kerja dekat tempat kerja yang baru ni. Itu je lah yang dia fikir. Dia tak fikir benda lain lah. Yang penting ada tempat untuk dia menetap. Sebab dia kata susah sangat nak cari lah. Memang dia dah macam-macam dia cuba, tetap tak jumpa. Jadi bila dah dapat, dia pun tak lepaskan peluang lah. Dah tak fikir panjang, dia terus jumpa ejen tu, teruslah pergi kat rumah tu, teruslah nak masuk pindah. Apa yang misterinya geng? Bila dia masuk dekat dalam rumah tu, ialah bilik sewa lah kan, dekat dalam rumah tu lah ada bilik, ada 3 bilik. Dan ada satu bilik je yang berpenghuni. Penghuni tu pula kata ejen tu, memang siang dia ada kat dalam bilik, dia tak keluar bilik tau. Malam dia keluar untuk pergi kerja. Maksudnya penghuni ni siang ada, tapi dia duduk dalam bilik, dia tak keluar, dia tak campur dengan orang. Malam dia keluar untuk pergi kerja. Itu je. Apa yang dia ni tanya dekat ejen ni, dia tanya, "Cik, dekat rumah ni dah berapa banyak dah orang sewa bilik kan apa semua. Yang penghuni ni pula dah lama ke duduk dekat dalam rumah ni?" Ejen dia cakap, "Saya ni ejen yang baru. Sebelum ni ada ejen lain yang handle. Tapi info yang saya dapat, penghuni ni duduk dekat rumah ni, dialah yang paling lama. Tak silap lebih setahun. Sebelum ni ada juga penghuni lain yang duduk bilik lagi satu, bilik yang awak nak duduk ni. Tapi macam bertukar-tukar. Macam sebulan sekali tukar orang, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Tak ada yang lama." Dia pun tak ada alasan yang tepat lah nak bagi tahu kenapa kan jadi macam tu. Dan dia tak naklah fikir bukan-bukan kan. Ejen ni pun tak berani nak bagi jawapan yang negatif ke dia. Cuma cakap je lah, sering bertukar-tukar penghuni. Alasannya tak tahulah kenapa. Jadi tak apalah kan, nak buat macam mana. Dia pun masuklah dalam rumah tu, tengok keadaan sekeliling, tengok dapur, tengok bilik air, tengok ruang tamu dan lain-lain lah. Lepas dia dah berbincang dengan ejen tu, dah settle apa semua segala urusan, ejen tu pun nak mengundurkan diri lah. Kerana dia ada urusan lain dan dia ni pun masuklah kat dalam bilik yang dia nak sewa tu, yang dia nak duduk tu lah. Dalam pada masa dia kemas bilik sewa dia yang baru ni geng, penghuni yang memang ada kat dalam rumah tu, yang duduk dekat dalam bilik lagi satu yang lama tinggal kat situ, dia keluar tau. Kata dia ni, penghuni tu dia tak banyak cakap dan dia tak berapa ramah sangat lah. Tapi tak kisahlah tu sebab itu hak masing-masing kan. Dia kata ikutlah. Cuma dia nak berkenalan lah sebab ada duduk satu rumah. Tapi dia pelik lah sebab macam pelik lah karakter yang penghuni tu macam pelik sikit. Asalkan dia dah tahu penghuni tu, dia dah kenalkan diri dia dan okey lah, tak apalah. Dia pun buatlah hal dia sebab besoknya dia nak masuk kerja dah. Dia pun berkemas-kemas apa semua, dah settle berkemas dekat dalam bilik tu. Nak dipendekkan cerita, bila dah masuk waktu malam dalam pukul 12 macam tu, dia pun nak tidur lah, dah penat. Sebab besok ni dia nak masuk kerja ni. Korang tahu apa yang berlaku tak? Tak sempat nak tunggu 2-3 hari geng. Baru hari pertama dia duduk kat dalam bilik tu, apa yang dia kongsikan, pukul 12, 12.30 macam tu, dia dengar ada satu bunyi guli tau. Korang tahu tak bunyi guli yang memang biasa bunyi guli ni, aku rasa korang pun tahu. Tapi bunyi guli ni bukan bunyi yang macam ibarat jatuh ketul, 2 ketul ke 3 ketul ke, bukan. Bunyi macam hujan. Tapi bukan hujan geng, tapi bunyi guli. Hujan guli yang macam tu. Bunyi yang memang laju bunyi guli ni. Masa dengar bunyi macam tu, dia ingat hujan. Tapi dia ada tingkap, dia setiap tingkap, tak hujan. Lepas tu, ni bunyi apa ni kan? Sebab kalau atas dia ada lagi tingkap, dia tak fikir yang bukan-bukan lah. Tapi disebabkan dia yang paling atas lagi tu dah tak ada tingkap dah. Yang penghuni tu dah keluar pergi kerja, jadi tinggal dia seorang je. Jiran-jiran bukannya tak ada, tapi sebelah rumah dia ni kosong. Sebelah lagi tu baru ada rumah dan seterusnya lah. Tapi takkanlah dia nak kena keluar lari, keluar rumah, nak pergi tanya jiran-jiran pula kan. Sebab benda ni macam benda yang kecil bagi dia, segan lah kalau dia nak pergi tanya dekat jiran-jiran. Tak apalah abaikan, dia pun tidur. Tidur sampailah besoknya, dia pun bersiap nak pergi kerja. Aku pendekkan cerita lagi lah, takkan kita nak tahu pula dia kerja apa semua kan. Dia pun balik kerja. Dia balik kerja tu sekitar pukul 7 jugalah. Sampai rumah dekat pukul 8 dia kata malam. Jadi dah penat, dah mandi-mandi semua, dah makan semua. Dia pun buat hal sendiri, main telefon apa semua. Dalam pukul 11, nak dekat pukul 12, dia pun tidurlah nak sambung hari kedua bekerja besok. Yang ni lagi dahsyat geng. Apa yang dia bagi tahu, hari kedua ni bukan bunyi guli je. Dia dengar ada bunyi orang berjalan dalam rumah tu geng. Bunyi orang berjalan tau. Korang tahu tak bunyi orang berjalan dalam rumah ni? Macam mana pun mesti dengar punya. Memang bunyi orang berjalan ada. Lepas tu tak lama kemudian dengar bunyi macam bunyi orang mengemas ada dekat luar.
Tapi penghuni yang lagi satu tu tak ada. Dia dah pergi kerja, dah keluar. Memang kata dia ni, memang dia balik tu penghuni tu dah tak ada. Memang dah tak adalah sesiapa kat rumah. Dia seorang je. Dia pelik. Bukan penghuni tu tak ada ke dah keluar pergi kerja. Tu dengar bunyi siapa pula yang masuk dalam rumah. Sebab dengar bunyi macam mengemas lagi pula tu. Dia rasa suspend juga ni. Nak keluar takutlah ke ada pencuri masuk rumah. Mustahil pula. Pagar semua berkunci. Kalau ada orang cuba nak masuk pun memang kita akan dengar bunyi pagar tu. Yelah, dengar lah kan. Tapi ni memang tak ada. Dengar-dengar je ada bunyi orang berjalan, bunyi mengemas. Risau juga dia nak keluar, dia kata. Memang dia risau sangat lah. Aku ada tanya daripada dia, awak tak try ke contact agent yang awak hubungi tu, yang awak jumpa tu? Dia cakap, saya tak nak lah contact orang sebab benda-benda macam ni. Sebab kalau nak cerita benda yang macam ni, takut tak semua orang nak percaya, dia kata. Tapi hakikatnya benda tu memang saya hadap, saya tempuh. Jadi tak apalah. Sebab saya nak cerita pun malas lah kan. Mungkin dia penat ke kan, halusinasi dia ke, dia kata. Jadi tak apalah, dia abaikan je lah. Abaikan je lah, dia kata dia tahan je lah. Sampailah besoknya hari ketiga. Jadi hari ketiga besok pun sama, dia balik kerja malam. Lepas tu dia nak rehat apa semua. Tapi dia tidur lambat sikit sebab dia ada kerja nak kena buat dalam pukul 1, 1:30 macam tu. Dia tutup lampu bilik, barulah dia nak tidur. Yang hari ketiga ni yang dia rasa macam dah memang tak boleh nak fikir baik apa sangat lah. Sebabnya hari ketiga ni macam sedikit kuat gangguan tu dekat rumah tu. Dia baru tutup lampu nak tidur, pintu dia diketuk geng. Kena ketuk, lepas tu korang tahu tombol pintu yang bulat tu, dia kunci pintu. Jadi, korang tahulah bila kita kunci pintu ni, orang nak buka dari luar, pusing-pusing kan ada bunyi yang kecik-kecik, macam tu. Bunyi ketuk pintu tu serentak dengan bunyi yang tombol pintu tu. Dia macam, oi siapa tu? Kan, ada apa? Sebab dia ingat penghuni tu, tapi memang penghuni tu dah tak ada. Tapi dia just tanya je lah macam tu, dia kata kan. Mana tahu tiba-tiba penghuni tu ada dalam bilik tapi tak keluar ke, dia kata. Walaupun hakikatnya memang tak ada pun, tapi dia tanya je lah macam tu kan. Oi siapa tu? Kan, nak apa? Terus diam. Ketuk pintu tu hilang. Yang bunyi tombol pintu nak buka, pintu bunyi tu pun hilang. Tak ada bunyi. Diam je, senyap. Lepas tu dia pandang pintu. Senyap lah, sepi. Dia pun ngintai. Kan kat bawah pintu ada lubang, dia ngintai lah bawah macam ni. Pun tak ada apa-apa pun, tak nampak pun sesiapa yang berjalan ke apa ke. Dia dah rasa takut sebenarnya, dia dah rasa seram sebab ini dah rasa pelik sangat lah, dia kata. Dia pun tidur lah, nanti besok-besok tu dia try lah contact agent tu, tanya macam mana kan dekat rumah tu apa sebenarnya yang berlaku apa semua. Tak sempat dia nak tidur, kena lagi. Korang tahu apa yang kena? Dekat bunyi ruang tamu tu, bunyi macam orang mengamuk geng. Bunyi orang baling kursi, baling pinggan, bunyi pecah, bunyi macam selerak. Macam tu. Dia tengok dekat bawah pintu tu tak ada apa-apa tau. Tak ada nampak bayang-bayang berjalan ke apa, tak ada tau. Tapi bunyi macam tu kuat sangat. Ibarat rumah tu macam kena rompak dengan orang tau. Tapi tak ada sebenarnya pun. Tapi bunyi tu memang real, dia kata. Dia pun cakap, saya dah tak tahu nak buat apa. Saya dah blank, dah blur sebab saya penat sangat besok saya nak kerja. Dia buka telefon dia, dia pasanglah ayat-ayat Al-Quran. Jadi itulah yang menjadi peneman dia untuk tidur. Untuk dia bertahan sampai besok. Bila sampainya besok tu, dia nak bangun pergi kerja, dia nak pergi mandi. Dia buka pintu, tengok memang tak ada apa-apa. Memang tak ada apa-apa, memang okey je, normal. Jadi dia pergi mandi, siap-siap nak pergi kerja. Balik daripada kerja tu, dia dah mula rasa fobia lah. Sebab dah 3 hari kena kan. Hari pertama lagi dah kena. Dia call agent. Agent pula tak angkat call, agent pula tak ada respon. Jadi macam pelik lah pula kan. Agent je lah yang paling dekat pun yang dia nak tanya tentang rumah tu. Jadi dia pun baliklah rumah. Habis dia nak duduk mana lagi, dia kata, baliklah rumah kan. Dia macam redha lah, dia kata kalau kena apa-apa lagi hari yang keempat ni. Tapi waktu dia nak balik tu, sampai dekat lift, ada jiran tau, seorang abang ni, dia macam peramah sikit lah. Apa yang dia ni bagi tahu, abang tu tegur dia, "Dek, baru pindah dekat situ ke?" Dia pun cakap lah, saya baru pindah dekat situ, sewa bilik dekat rumah tu lah. Okey ke rumah? Ada apa-apa masalah tak? Dia macam, asal abang ni tanya macam ni? Tapi dia tak adalah nak cakap apa yang dia lalui tu. Dia macam, okey bang, okey. Tak ada masalah lagi setakat ni. Okey, kenapa bang? Abang tu cakap, tak ada. Saya duduk sini dah lama. Dekat rumah tu banyak tau orang sewa bilik. Keluar masuk, pindah sana sini. Macam-macam orang keluar masuk. Duduk tak lama pun. Oh, iya ke? Tapi kenapa bang? Abang tahu tak kenapa? Saya tak tahulah, tak berani nak cakap. Tapi apa yang saya dengar lah, abang tu cakap lah, dia cerita dengan yang penghuni yang baru ni kan, yang kongsikan cerita ni. Abang yang jiran tu share dengan dia,
Saya dengar mungkinlah dia kata penghuni yang lama tu, yang lama duduk dekat dalam rumah tu, penghuni tu dia ada mengamalkan ilmu yang tak baik tau. Dia ada mengamalkan ilmu hitam lah, senang cerita. Abang tu cakap macam tu. Abang tu cakap pelan-pelan tau, tak nak bagi orang dengar. Lepas tu dia tanya dekat abang tu, ya ke bang? Betul ke? Sebab saya tak ada nak jumpa dia sangat. Dia macam tak ada nak cakap apa-apa dengan saya. Siang saya tengok dia tak ada. Malam dia keluar pergi kerja. Memang malam saya seorang je kat rumah. Abang tu pun cakap lah, ini apa yang saya dengar. Sebab sebelum ni, ada penyewa yang keluar masuk ni. Ada beberapa tu yang saya ada tegur. Saya tanya, diorang ni lah cerita dekat saya. Kalau tidak, saya pun tak tahu. Dia macam dah risau lah. Biar betul kan. Sebab nampak macam penghuni tu macam tak ada apa-apa je kan. Sebab dia pun tak ada peramah sangat nak bercakap, nak berborak ke, memang tak ada. Lepas tu bila abang tu dah cakap macam tu, dia pun ceritalah kat abang tu, sebenarnya bang, saya dah 4 hari dah macam-macam gangguan bang saya kena. Hari pertama, kedua, ketiga. Ini malam ni saya tak tahu lah macam mana saya nak hadap ni bang. Risau saya bang. Tapi saya tak ada tempat nak tinggal. Lagipun saya kerja dekat-dekat dengan area sini je. Sebelum ni saya ada cari mana-mana tempat lain. Susah, memang tak ada. Ini yang saya dapat, itu yang saya tak lepaskan peluang. Saya ingat rumah ni okey. Abang ni pun cakap lah, kalau ikutkan dekat kawasan rumah kita ni, flat ni okey. Tapi rumah yang awak duduk tu je, bilik sewa yang awak tinggal kat dalam rumah tu yang awak sewa tu yang bermasalah sikit. Macam ni lah, awak hati-hati. Kalau rasa macam ada apa-apa perlukan pertolongan ke bantuan, awak carilah saya dekat rumah. Abang tu bagilah nombor kontak apa semua lah. Lepas tu dia pun ambil nombor kontak abang tu. Okey lah bang, terima kasih apa semua. Dia pun balik lah. Balik. Sampailah malam, dia dah standby lah kan. Dia risau juga. Pukul 12 hingga ke pukul 3 pagi, tak ada apa-apa yang menakutkan tau geng. Pukul 4, memang dia kata ini dah tak boleh tahan. Sampaikan dia menjerit, dia meronta dalam bilik tu, minta tolong, jerit tolong apa semua. Lepas tu pula dia nak kontak abang yang bagi nombor telefon tadi pun, abang tu macam lambat sikit respon lah. Korang tahu apa jadi tak? Pintu bilik tu kena sepak, kena terkajang sedangkan tak ada orang. Lepas tu barang rumah rasa macam kena pecah, kena apa, macam yang dia dengar sebelum tu. Lepas tu pula ada dengar suara lelaki, dia kata yang mengilai dalam rumah tu. Kan biasa kita dengar suara perempuan je yang mengilai kan. Ni suara lelaki mengilai. Itu yang buatkan dia tak tahan. Dia menjerit terus, dia minta tolong sampai berpeluh-peluh, dia dah panik apa semua. Dia kontak abang tu semua, abang tu lambat sikit respon lah. Lepas beberapa minit tu baru abang tu call dia pun angkat call, bang tolong saya bang ni. Abang tu pun datang ke rumah, dia pun keluar buka pintu, abang tu pun masuk dalam rumah. Abang tu tengok tak tahulah abang ni ada ilmu apa-apa ke, dia tahu sebelah sedikit ke kan. Dia cakap, awak packing barang awak duduk rumah abang dulu. Besok kita cari jalan penyelesaian. Jadi besok dia terpaksa MC geng. Baru je kerja dah kena MC, dia ambil emergency leave lah dia kata. Sebab dia nak uruskan hal ni, sebab tak tenang lah. Dia ingat pindah kat rumah ni okey. Sebab dah tak ada pilihan. Ini je yang dia dapat dia kata. Memang dekat dengan tempat kerja dia kata. Jadi dia pun besoknya call agent. Agent tu tak boleh nak bagi alasan apa-apa sebab dia kata dia baru jaga rumah tu. Mungkin agent yang sebelum tahu. Tapi dia susah nak cakap apa-apa. Tapi ejen tu tolong dia lah. Ejen tu bagi tahu kalau awak tak okey, saya bagi awak deposit balik, awak boleh pindah segeralah. Sebab ini melibatkan awak punya keselesaan, awak punya kehidupan, kata ejen tu. Jadi abang ni pun nasihat tak apa, awak pindah lah. Abang tolong awak cari dekat area sini ke, mungkin bukan dekat kawasan flat sini tapi dekat luar flat ni ke, abang cuba tolong lah. Sebab kesian, sebab dia ni tak ada siapa kat situ. Sebab dia pindah sebab tempat kerja dekat kan. Jadi dia pun packing barang apa semua, abang ni pun tolonglah dia cari rumah dekat area situ dan dapat okey lah. Tapi apa-apa pun jawapan dekat rumah tu kenapa jadi macam tu, dia pun tak dapat nak bagi alasan yang kukuh. Sebab abang yang tolong dia ni tadi yang bagi tahu penghuni lama yang dekat situ mungkin ada mengamalkan ilmu yang tak baik. Dia dengar daripada penghuni-penghuni yang sebelum-sebelum ni yang berpindah-pindah randah ni. Tapi dia pun tak berani nak bagi apa-apa jawapan sebab dia tak pernah nampak bukti. Dan yang penghuni yang baru ni pula pun tak berani nak cakap apa-apa. Dia lagilah tak tahu apa-apa sebab dia baru 4-5 hari duduk kat rumah tu. Jadi tak tahulah keadaan rumah tu macam mana sekarang. Tak tahulah apa yang berlaku. Dan selepas dia pindah tu dia kata dia lalui hidup dia macam biasa. Dan dia tak ambil pedulilah pasal rumah yang dia duduk tu. Dan pada dia dah dapat rumah yang lebih elok, bilik yang lagi elok, tempat yang lagi elok. Dan dia kata dia bersyukurlah sebab ada abang yang jiran ni sudi bantu dia. Ejen tu pun mudahkan dia, memahami keadaan dia. Dan dia kata dia bersyukurlah. Itu sahajalah dia kata. Cuma dia kata selama 4 hari dia kat situ,
memang dia tak tahan sangat. Kalau ikutkan hari pertama pun dah berfikir macam-macam. Tapi sampai hari yang keempat tu dah tak boleh dah, dia kata dia dah tak tahan sangat dah. Jadi inilah kisah seram yang aku kongsikan dengan korang guys. Kalau korang pernah lalui pengalaman macam ni ke, atau korang nak komen, nak nilaikan apa yang korang rasa tentang kisah yang aku ceritakan kali ni, korang boleh komen dekat ruangan komen di bawah. Terima kasih banyak-banyak lah sebab korang sudi tengok, sudi stay tune sampai habis. Dan kepada yang menyumbangkan, berkongsikan kisah ni pun terima kasih banyak-banyak. Dan aku harap korang dapat teruskan support Faiz Cerita dan juga dapat support video-video yang lain yang ada di Faiz Cerita. Sentiasa stay tune sampai habis untuk tengok video-video di Faiz Cerita. Jumpa lagi dalam next video geng. Assalamualaikum.